وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'd. Bagi memberkati majlis ilmu kita pada petang ini, mari sama-sama kita membukanya dengan Al-Furqan Al-Fatihah. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Allah mengizinkan kita pada hari ini untuk mengambil sedikit ataupun sebanyak ilmu yang mampu kita ambil manfaat dan amalkannya daripada Al-Fadhil Ustaz Muhammad bin James Bevan. Betul tak? Okey, untuk tuan adik-adik semua di Matah Baidi, Ustaz dah lama ingin untuk bertalaki dan belajar dengan Ustaz Muhammad bin James Bevan. Dan bila Ustaz kontak Ustaz bin yang Ustaz Muhammad ni, dia sebut nama Ustaz. Kenapa dia? Ustaz macam macam mana Ustaz si nama? Sedangkan Ustaz pernah kontak Ustaz bin Seven ni pada tahun 2018, hampir 2 tahun. Tapi alhamdulillah Ustaz masih mengenali sedikit sebanyak. Dan adik-adik sama-sama kita ambil manfaat, ambil ilmu yang disampaikan pada petang ini dan juga setiap bulan kuliahnya di sini, dan kita amalkan menjadi asbab kebaikan untuk mengamalkan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Jadi tak mengulangkan masa, saya menjemput Al-Fadhil Ustaz untuk meneruskan kuliahnya pada petang ini. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ala asraril ma'rifah wa kashafa lana hijabal bashariyah wa dallana sabilal istiqamah wa wasala alaina tariqata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi wa ba'd. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Mujadalah, juga boleh dibaca surah Al-Mujadilah. Pada ayat yang ke-11, mafhumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat darjat
orang-orang yang beriman serta berilmu di kalangan kamu dengan beberapa pangkat dan darjat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimuliakan sahibul fadilah, tuan guru kepada Madrasah Tahfiz Vocational, iaitu sahibul fadilah P. Said. Seterusnya kepada mudir Madrasah Tahfiz Vocational Ustaz Hafizuddin, seluruh guru-guru hafizahumullahu ta'ala, anak-anak yang mulia lagi dicintai Allah dan Rasul serta disayangi oleh seluruh penduduk langit dan bumi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Disiplin pengajian ilmu hadis ini tidak sama dengan disiplin pengajian ilmu-ilmu yang lain. Maka disiplin pengajian ilmu hadis ini, dia mengatasi disiplin dan adab ketika kita menadah kitab-kitab pada madah atau subjek yang lain. Guru kami Syekhuna Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadawi Al-Maliki hafizahullahu ta'ala, juga guru kami Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Maki hafizahullahu ta'ala. Mereka adalah para guru serta guru kami Maulana Husin Abdul Qadir hafizahullahu ta'ala, yang mereka sangat menjaga disiplin dan tertib dalam pengajian ilmu hadis. Maka pengajian ilmu hadis ini digambarkan oleh para ulama, setiap hadis yang dibaca itu seolah-olah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berbicara kepada kita. Kita yang duduk mendengar hadis-hadis yang dibaca, seolah-olah kita sedang duduk di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para guru dan anak-anak yang mulia lagi dicintai Allah dan Rasul, sehingga kan digambarkan oleh para muhaddithin, apabila adanya kitab Syama'il Muhammadiyah, iaitu kitab pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka para ulama hadis atau para muhaddithin memberikan tamthil seolah-olah baginda berada di dalam rumah tersebut. Masya-Allah, tabarakallah. Dan apabila kita mempunyai sebarang masalah, lalu kita mengambil kitab hadis itu dan kita buka untuk mencari jawapan kepada kemusykilan kita, maka kata para ulama seolah-olah kita sedang bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita menemui hadis yang menjadi jawapan bagi kemusykilan kita, seolah-olah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menjawab segala persoalan kita. Masya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kerana itu disiplin, kerana tamthil seperti kita bersama dengan baginda, maka para ulama sangat menjaga adab dalam pengajian ilmu hadis dengan pakaian yang berwarna putih. Lepas ni kena pakai putih pengajian kitab hadis, ya. Sangat menjaga disiplin, kerana pakaian putih ini daripada sekian banyak hadis-hadis di dalam kitab Sunan Abi Daud rahimahullahu ta'ala, yang menceritakan hadis-hadis tentang pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah SAW adalah pakaian berwarna putih.
dan baginda tidak meninggalkan pakaian putihnya terutama pada hari Jumaat. Baginda tidak pernah meninggalkan pakaian putihnya terutama pada hari Jumaat. Ya. Maka sebab itu disiplin ilmu hadis ini kerana apa? Kerana pertamanya disiplin dan adab ilmu hadis ini kerana pertamanya bila kita menggambarkan, membayangkan seolah kita bersama dengan baginda Rasulullah SAW, betapa kita beramal dengan adab itu kerana sangat mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Nabi SAW ni dia umpama pasangan yang setelah lama berkahwin tapi tak ada anak. Bertahun-tahun pasangan ini berubat ke sana kemari, amal dengan macam-macam petua, sampai 10 tahun tak dapat anak. Akhirnya selepas 10 tahun itu tiba-tiba dapat tahu si isteri mengandung. Seronok tak suami isteri itu? Sangat seronok. Kedua-duanya menjaga kandungan itu ibarat menanggung stesen minyak yang penuh. Bukan tanggung minyak, tanggung stesen minyak tu. Besar sikit kan. Punya sayang. Sampailah bayi itu dilahirkan. Punya seronok dapat bayi baru. Setelah 10 tahun berkahwin, dibela, ditatang, dibelai anak tersebut. Sampailah suatu hari apabila anak itu sudah berusia lebih kurang 3 tahun, tiba-tiba anak itu sakit berubat ke sana kemari, akhirnya meninggal dunia. Bayangkan macam mana perasaan suami isteri ni, yang si ibunya meraung-raung menangis. Dah lah nak dapat anak, tunggu Allah bagi 10 tahun ujian, dah dapat, tiba-tiba meninggal dunia pula, menangis sedihnya. Tetapi oleh sebab Allah Subhanahu wa taala mencipta perasaan rindu manusia ni, dia ada limit, ada had. Kan, lama-lama hilang, makin lama hilang. Macam antum lah, datang sini dulu, rasa susah duduk asrama. Pasal apa? Hari pertama dah teringat. Ada yang teringat dekat mak ayah, ada yang menangis masa mak nak balik menangis, ada yang sampai sekarang pun masih menangis. Bila mak ayah datang ziarah, nak balik aja, duk gigit pintu kaca tu kan, gigit sampai belenang air mata kan, sedih. Tetapi makin lama duduk madrasah, makin lama makin perasaan tu makin kurang. Sebab apa? Allah cipta perasaan rindu tu ada had. Abi ni pun kalau ditakdirkan mati isteri, menangis 3 hari je. Hari keempat nak nikah balik dah kan? Tanya tu Abi antum tu apa, Pius Said tu, lebih kurang je, sama je. Jadi lama kelamaan semakin lupa kepada anak yang telah meninggal dunia tu. Bukan melupa, maknanya kerinduan tu makin kurang. Tiba-tiba beberapa tahun lepas tu, satu hari suami dan isteri itu tiba-tiba terserempak dengan seorang kanak-kanak, seorang budak, yang budak itu mirip dengan anak mereka. Mereka tak kenal budak tu, tapi sangat mirip dengan anak mereka. Bila budak tu sangat mirip dengan anak mereka, budak tu hampir kepada rupa anak mereka, mereka sangat terkejut. Pasal apa? Potongan rambutnya, senyumnya, kelakuannya, perangainya sebiji macam anak mereka yang dah meninggal pada beberapa tahun yang dulu. Tanpa disedari, suami isteri itu mengalirkan air mata, pergi dekat budak kecil tadi tu, peluk dan cium budak tu. Walaupun mereka tak kenal, tapi oleh sebab mirip dengan anak mereka, dengan pakaiannya, dengan kelakuannya. Itulah perumpamaan 1400 tahun dahulu Rasulullah SAW meninggalkan kita. Sampai pada hari ini, petang ini, Allah sangat rindu untuk melihat mana satu hambanya yang sangat mirip dengan kekasihnya Rasulullah SAW. Pakaiannya, kelakuannya, akhlaknya, segala-galanya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad. Apatah lagi kita
berada di bulan Rabiul Awal. Ya, beberapa hari lagi kita akan mengenang kembali peristiwa kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kelahiran Rasulullah SAW ini, Masya Allah, Tabarakallah, disambut oleh manusia yang pertama bernama Abu Lahab, bapa saudara Rasulullah SAW. Abu Lahab ni sangat jahat, sangat memusuhi Islam, sangat memusuhi Nabi SAW. Tapi dia tu adalah adik-beradik kandung kepada ayah Rasulullah SAW, maka itu bapa saudaranya. Tetapi pada hari Rasulullah SAW lahir, dia adalah orang yang paling seronok, sehingga kan dalam riwayat hadis sahih menyebut, ya, gembiranya Abu Lahab pada hari kelahiran Rasulullah SAW. Beliau telah membebaskan hamba sahayanya. Dalam sahih Al-Bukhari, hadis riwayat daripada Imam Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Abu Hanaful Ju'fi Al-Bukhari rahimahullah ta'ala berkata hadis tentang bagaimana seronoknya, gembiranya Abu Lahab ni, lahirnya bayi yang bernama Muhammad itu. Dia bebaskan hamba saya. Zaman dulu kalau siapa boleh bebaskan hamba dia, maknanya orang tu akan dikagumi, memang respect, memang orang tu akan dianggap masyarakat Arab ni sangat hebat. Ada riwayat lain yang menyebut tentang bahawa Abu Lahab telah menyembelih 100 ekor unta merah. Ya. Juga disebut dalam riwayat daripada kitab sirah, nama kitab sirah Rasulullah SAW, karangan antara ulama ahli falak agung yang terkenal, Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarak Furi rahimahullahu ta'ala, menyebut dalam kitab itu tentang macam mana hebatnya irhas ataupun irhasat, tanda-tanda kenabian ketika Nabi SAW dilahirkan. Walaupun ada orang kata, oh, sambut hari kelahiran Rasulullah SAW ini bid'ah, mengarut, sesat, Nabi tak buat. Buka kitab hadis Sahih Al-Bukhari, hadis yang menyebut bahawa satu hari mimpi Sayyiduna Abbas radhiyallahu anhu, juga bapa saudara Rasulullah SAW, Sayyidina Abbas. Kata Sayyidina Abbas dalam riwayat Sahih Al-Bukhari menyebut, suatu hari aku bermimpi bertemu dengan Abu Lahab. Sayyiduna Abbas adik-beradik kepada Abu Lahab, juga adik-beradik kepada ayah Rasulullah SAW. Dia kata dalam riwayat Sahih Bukhari, aku bermimpi bertemu dengan Abu Lahab. Dan aku tanya kepada Abu Lahab, bagaimana keadaan kamu? Abu Lahab kata, sungguh aku diazab di sini. Tetapi kata Abu Lahab, setiap hari Isnin Allah telah meringankan azabku kerana aku menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Setiap hari Isnin Allah ringankan siksaan ke atas Abu Lahab kerana aku menyambut kelahiran Rasulullah SAW pada hari Isnin. Masya-Allah, tabarakallah. Bayangkan hadis Sahih Al-Bukhari. Abu Lahab sambut Nabi lahir pun diringankan azab, walaupun dia sangat menentang Islam, diringankan azab. Kita hari ini sambut kelahiran Rasul dikatakan bid'ah dan sesat. Masya Allah, tabarakallah. Bayangkan. Ya, dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga menyebut tentang hadis yang lain. Ditanya kepada Rasulullah SAW, sebab apa, kerana apa engkau berpuasa pada hari Isnin ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata baginda SAW, fihi wulidtu, kerana pada hari Isnin itulah aku dilahirkan. Wa fihi unzila alayya, dan pada hari Isnin itulah diturunkan kepadaku Al-Quran. Ayat Al-Quran diturunkan pada hari Isnin. Hari aku selalu berpuasa pada hari Isnin, kerana pada hari Isnin itulah hari aku dilahirkan. Nabi sambut hari lahirnya setiap minggu. Lagi dahsyat. Kan, tiap Isnin Nabi puasa. Sebab apa? Mengingati hari kelahiran baginda pada hari Isnin, setiap minggu. Sebab tu banyak madrasah-madrasah buat sambutan maulid mingguan.
Kan? Madrasah-madrasah buat sambutan maulid mingguan. Madrasah Habli pun di Meru Permai buat sambutan maulid mingguan setiap minggu. Kenapa? Kerana kita sentiasa kenang dan ingat kasih sayang Rasulullah SAW kepada kita, dan kita berusaha menjadi hamba yang dicintai Allah, dipilih untuk mencintai Rasulullah SAW. Tengok mukadimah kitab. InsyaAllah kitab yang kita akan baca adalah kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama, yang mana dalam kitab tersebut ada mukadimah. Tengok ada mukadimah. Kalau dekat kitab Abi ni mukadimah satu je, dekat kitab antum mukadimah dua ke? Yang Syekh Muhammad Syukri dengan Syekh Fahmi Zamzam ke satu juga? Syekh Syukri satu je, sama. Jadi pengarang kitab asal dalam bahasa Arab, kitab ni asal dalam bahasa Arab. Siapa dia? Syekh Muhammad Syukri bin Yunus bin Ali Al-Banjari, hafizahullah ta'ala, yang masih hidup di Kalimantan, yang sudah sangat tua dan sangat uzur. Beliau adalah guru kepada Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadawi Al-Maliki. Ada dua kan? Jadi dalam kitab ini ada satu aja yang mukadimah. InsyaAllah kita baca mukadimah yang Syekh Muhammad Syukri yang sebab dekat Abi ada satu je mukadimah. Ke ada dua? Oh, masya-Allah ada dua. Maaf, ada dua. Insya-Allah ada dua. Baik. Maknanya kitab ini asalnya kitab dalam bahasa Arab yang dikarang oleh Syekh Muhammad Syukri bin Yunus bin Ali Al-Banjari hafizahullah taala. Yang muridnya, siapa muridnya? Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadawi Al-Maliki telah menterjemahkan dalam bahasa Melayu. Ya, kita baca mukadimah yang pertama. Mukadimah penterjemah, penterjemah. Jumpa mukadimah penterjemah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang pertama sekali. Adab para ulama bukan sekadar memulakan sesuatu dengan perbuatan, bahkan menulis kitab pun mereka sangat berhati-hati dimulakan dengan nama Allah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Allahumma salli wa sallim. Dalam kitab-kitab tasawuf menghuraikan, para ulama sangat menjaga adab, mulakan penulisan dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim ni nampak ringkas, tapi Masya Allah di dalamnya penuh dengan pengisian, dengan nama Allahnya, dengan tauhidnya, dengan segala-galanya. Sebab itu disebut dalam ilmu huruf. Ilmu huruf ni kalau tak tahu pun tak apa, tapi alim ulama satu masa dahulu mencetuskan ilmu huruf ini sebagai semangat kepada para penuntut ilmu, yang disebut bahawa ba itu dengan maksud Bahaullah. Ba pada kalimah bismi itu, ba itu dengan makna Bahaullah, itu dengan maksud keagungan Allah. Sin itu dengan makna salamah. Kalimah bismillah tu, ba itu Bahaullah, sin itu dengan maksud salamah. Tahan, jangan bagi menguap. Tahan, jangan bagi menguap. Kalau menguap pun tutup mulut. Adab para penuntut ilmu boleh tahan-tahan, jangan menguap depan guru. Faham? Sin itu salamah. Maknanya apa? Selamat bagi orang-orang yang berpegang dengan titah perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala larangannya. Selamat bagi orang yang beramal dengan agama yang sempurna. Mim itu dengan makna mahabbah. Apa dia? Kasih sayang kita kepada Allah dan Rasul, dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Kalimah alif lam lam ha, Allah, alif itu adalah mewakili bagi kalimah Allah, lafzul jalalah, lafaz yang penuh dengan kemuliaan. Kalimah lam lam ha, dibuang alif, tinggal lam lam ha, dengan makna lillahi ta'ala, dengan maksud kita buat apa pun semata-mata hanya kerana Allah. Dan buang lam yang pertama, tinggal lam ha, disebut dalam ilmu huruf itu
iaitu lahu, dibaca dengan lahu. Apa dia? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ayat kursi kan kita baca dan ayat kursi kan, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah segala isi langit dan bumi adalah milik Allah. Ya, dan buang lam yang kedua, tinggal ha itu dibaca huwas samiul alim. Dia yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Kalimah la syarah bagi ilmu huruf itu yang Abi bacakan tadi adalah merupakan yang dihuraikan oleh almarhum Tuan Guru Haji Wan Muhammad Saman, rahimahullahu ta'ala, salah seorang daripada ahli majlis fatwa kebangsaan di negara kita, yang juga merupakan Tuan Guru di Pondok Madrasah Batu Empat di Kemunting. Ya. Jadi dalam tafsir Nurul Ihsan, kalau kita buka tafsir Nurul Ihsan, dalam tafsir surah Fatihah disebutkan, dihuraikan, ya, dalam tafsir Nurul Ihsan jilid yang pertama, ketika mentafsirkan suratul Fatihah, disebut dalam tafsir itu, adapun jumlah kitab, ya, semuanya berjumlah 104 buah. Dalam kitab Risalah Tauhid menyebut bahawa ada dua pendapat, satu mengatakan 104 buah, satu mengatakan 114 buah. Abi ulang. Dalam kitab tafsir Nurul Ihsan menyebut jumlah kitab dan mashaf, maksudnya termasuk Al-Quran, semuanya ada total 104 buah kitab. Ya, dalam Risalah Tauhid menyebut ada dua pandangan, satu menyebut 104 buah kitab dan satu lagi menyebut 114 buah kitab. Maka kata dalam tafsir Nurul Ihsan, adapun makna 104 buah kitab itu, makna 104 buah kitab itu dengan mashaf-mashaf turunkan pada nabi-nabi terdahulu, makna 104 buah kitab itu maknanya terkandung dalam 30 juzuk Al-Quran. Seolah-olah Al-Quran itu adalah ringkasan kepada 104 buah kitab tersebut. Makna 104 buah, makna 30 juzuk Al-Quran pula terkandung di dalam 7 ayat suratul Fatihah. Makna 30 juzuk Al-Quran itu terkandung dalam 7 ayat suratul Fatihah. Seolah-olah 7 ayat surah Fatihah itu adalah merupakan ringkasan kepada Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim menyebut tentang tauhid, iaitu tentang nama Allah, sifat Allah dalam bismillah. Ya, alhamdulillah rabbil alamin, sekalian puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, mewakili seluruh ayat-ayat yang menceritakan tentang ijazul alam, menceritakan tentang mukjizat tentang alam ni. Ar-Rahmanur Rahim, yang maha pemurah lagi maha penyayang, mewakili seluruh asmaul sifat bagi Allah Subhanahu taala. Malik Yaumiddin, mewakili Allah pemilik bagi hari kiamat, seolah ringkasan kepada seluruh penceritaan tentang kiamat daripada Al-Quran. Itulah seterusnya 7 ayat itu umpama ringkasan kepada maknanya terkandung dalam 7 ayat Fatihah daripada 30 juzuk Al-Quran. Dan kata beliau lagi dalam tafsir tersebut, ya, kata pengarang kitab Tafsir Nurul Ihsan, dia kata adapun 7 ayat Fatihah itu maknanya pula terkandung dalam Bismillahirrahmanirrahim. Terkandung dalam Bismillahirrahmanirrahim, seolah-olah Bismillahirrahmanirrahim terkandung segala-galanya tentang 7 ayat tadi. Yang 7 ayat itu terkandung makna 30 juzuk Al-Quran, yang 30 juzuk Al-Quran terkandung makna 104 buah kitab tadi. Dan makna Bismillahirrahmanirrahim itu terkandung dalam huruf ba. Ba bismillah tu huruf ba. Dalam tafsir Nurul Ihsan menyebut apa? Adapun makna ba itu bikana makana wa biyakunu ma yakunu, dengan maksud dengan aku telah terjadi perkara yang telah terjadi, dan dengan aku akan terjadi perkara yang akan terjadi. Jadi maksudnya ba itu akhirnya kembali kepada mentauhidkan Allah. Ba itu adalah bikana makana, dengan aku telah terjadi telah berlaku segala perkara yang telah berlaku.
dan dengan aku juga akan berlaku segala perkara yang akan berlaku. Kembali kepada tauhidul af'al, balik kepada tauhid af'al, iaitu serendah-rendah tauhid. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Siyar, dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang diterjemah dan disyarahkan oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu ta'ala dalam kitab Siyarus Salikin, dia pada jilid yang pertama, pada juzuk yang pada jilid yang kedua, pada juzuk yang ketiga, pada muka surat 9. Takrif tauhid af'al itu apa dia? Nampak perbuatan Allah kepada makhluk, bahawa makhluk itu langsung tidak ada perbuatan. Maksudnya apa? Gerak diam makhluk ini terbit daripada kudrat dan iradat Allah. Makna tauhid af'al itu apa dia? Nampak perbuatan Allah pada makhluk. Makhluk ni hakikatnya langsung tidak ada perbuatan. Maksudnya apa? Segala perbuatan makhluk itu terbit daripada kudrat dan iradat Allah. Anak-anak yang mulia, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Habis itu, macam mana Nabi nanti kalau dah semua perbuatan Allah, nanti orang kata mencuri perbuatan Allah, kudrat Allah, mana bolehlah mencuri, merompak, berzina, minum arak, berjudi. Maka sebab itu, dalam memahami tauhid af'al daripada syariat, tarikat dan hakikatnya, selalu mesti diawasi, dibimbingi oleh wahyu. An-Nisa 79, Allah kata apa? Wa ma asabakum min hasanatin fa minallah. Segala yang baik itu menimpa kamu daripada Allah. Wa ma asabakum min sayyi'atin fa min nafsik. Tapi yang buruk itu kamu, jangan kata aku. Sebab tu dalam perjalanan syariat, tarikat, hakikat, untuk seorang hamba mencapai kepada hasil yang bernama makrifat itu, dia wajib diawasi, dibimbingi dengan syariat yang bernama wahyu. Betul, Allah kata surah Nisa ayat 79 tadi, Allah kata apa? Yang baik aku, yang buruk katakah kamu. Ya. An-Nisa 79 ke An-Nisa 179, nanti antum ceklah balik ya. Jadi ya, hakikatnya semua daripada Allah. Tapi maksudnya apa? Masya Allah, kita tahu pada petang ni hebatnya kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Bila balik pada tauhid af'al, nampak kudrat Allah pada perbuatan makhluk, itulah kata dengan aku telah berlaku segala yang berlaku, dengan aku akan berlaku perkara yang akan berlaku. Ar-Rahmanirrahim, tafsir umum yang biasa dalam masyhur dan tafsir. Ar-Rahman itu sifat Allah yang maha pemurah. Maha pemurah Allah sifat umum, mana umum untuk seluruh makhluk, tak kira Islam, tak kira kafir, tak kira jin, tak kira syaitan, tak kira iblis, tak kira binatang, serangga, ikan di laut. Allah tetap pemurah. Setiap mereka ada rezekinya, kan? Sifat murah Allah ni umum. Ar-Rahim, sifat kasih sayang Allah, cinta Allah adalah sifat khusus hanya kepada hamba-hambanya yang beriman. Hamba-hambanya yang beriman siapa dia? Tak kiralah baik malaikatnya, baik jin yang berimannya, baik manusia yang berimannya, seluruhnya yang beriman. Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan aku menciptakan jin dan manusia untuk mereka mengabdikan diri kepada aku. Jin dan manusia mengabdikan diri pada Allah, termasuk yang mendapat kasih sayang Allah yang khusus kepada hamba-hamba yang beriman. Adakah jin yang beriman? Ada. Sebab tu surah Al-Jin ayat pertama, kan? Surah Al-Jin ayat pertama, kul, katakanlah ya Muhammad kepada seluruh umat ini, uhiya ilayya, ketika dibacakan wahyu-wahyu itu kepadaku,
annahu istama'a nafaru minal jin. Ayat-ayat Al-Quran itu didengari oleh satu kumpulan jin, bangsa jin yang melalui kawasan tersebut. Kawasan mana? Kawasan ketika Nabi baca tu, Nabi solat 2 rakaat selepas dibaling batu berdarah-darah oleh penduduk Taif. Lepas Nabi SAW dibaling batu bersama Sayyidina Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, berjalan nak patah balik ke Mekah dengan luka-luka di tubuhnya, Nabi berhenti setempat, Nabi solat 2 rakaat. Macam mana solat 2 rakaat sedangkan pada masa tu belum Isra' dan Mi'raj, Nabi belum ambil kefarduan solat? Wallahu a'lam. Tapi hadis sahih sebut Nabi solat 2 rakaat, tapi tak tahu macam cara solat, tidak ada keterangan. Samalah juga sebelum Nabi naik Isra' Mi'raj, Nabi masa Isra' tu sampai ke Masjid Aqsa, Nabi mengimamkan 24 orang Rasul. Macam solat? Wallahu a'lam. Tapi solat itu berlaku. Kan? Tak payah kita nak cari pula ni mana hadis sahih sebut Nabi solat, cuma tak terang macam mana cara solat. Ni kita kena faham ya. Kadang-kadang ada orang yang terlampau cerdik, dia duk kira pasal mana pula kejadian tu sebelum Isra' Mi'raj. Betul ke Nabi solat? Isra' Mi'raj baru Nabi ambil kefarduan solat. Solat berlaku. Pasal apa? Sebab hadis yang meriwayatkan tentang Nabi solat itu adalah hadis sahih. Jadi ketika itulah hiya ilayya, dibacakan wahyu-wahyu itu kepadaku. Annahu istama'a nafaru minal jin. Ayat-ayat Al-Quran itu dengar oleh sekumpulan jin yang melalui kawasan tersebut. Dalam tafsir menyebut bangsa jin itu, puak jin itu namanya bangsa jin Nasibain. Bangsa jin Nasibain. Mereka melalui kawasan itu dan mereka terdengar ayat-ayat Al-Quran itu. Faqalu, lalu jin-jin ini berkata, lalu jin-jin ini berkata apa? Inna sami'na Qur'anan ajaba. Sesungguhnya kami mendengar ayat Quran yang sangat menakjubkan. Yahdi ila rusydi. Kata jin-jin ini, ia memberi petunjuk kepada kami. Fa'amanna bihi, lalu kami beriman dengannya. Dan mulai daripada hari ini, kami para jin, wala nusyrika bi rabbina ahada, kami tidak akan mensyirikkan Tuhan kami dengan segala sesuatu. Ini peristiwa pertama para jin beriman dengan kerasulan Rasulullah SAW. Masya Allah. Wa qala musannif Syekh Ahmad wa qala mutarjim Syekh kata penterjemah kitab tu Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadawi Al-Maliki hafizahullah taala. Alhamdulillah, ini adab kedua para ulama bila menulis, tidak lupa mereka dengan kalimah puji-puji Allah. Jadi antum nanti nak menulis kitab, ingat adab ya. Bismillah, alhamdulillah ya, puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun puji bagi Allah ini ada 4, kata para ulama, disebut dalam sebahagian kitab ya. Adapun yang pertama, puji makhluk kepada makhluk, yang ni kita tak nak. Puji makhluk kepada makhluk, yang ni kita tak nak. Kebinasaan bagi orang yang memuji dan kebinasaan bagi orang yang suka dipuji. Hadis sahih Bukhari juga, Nabi SAW kata apa? Orang yang suka memuji orang ni, ambil pasir lumur di mulut dia. Yang suka memuji pun binasa, yang suka dipuji pun binasa. Susah hati duk menung dekat pagar tu kan. Kenapa ni? Tak ada orang lah puji saya hari ni, saya susah hati kan. Jadi puji makhluk dengan makhluk. Yang kedua, puji makhluk kepada Qadim. Iaitu apa maksud puji makhluk kepada Qadim? Makhluk memuji Allah. Qadim itu adalah Allah. Makhluk puji Allah, maka kata ulama itu syariat. Makhluk puji Allah kan? Itu biasa kita sebut alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dan yang ketiga, puji Qadim kepada makhluk. Yang ni luar biasa. Ya, Allah puji makhluk. Pernah dengar tak Allah puji manusia?
ada dalam Al-Quran yang antum hafal, dan ada kalau tak sampai nanti akan sampai juzuk tersebut pada juzuk yang ke-29 surah Al-Qalam, ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qalam mula dengan Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ayat keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka, sesungguhnya engkau ya Muhammad, kata Allah, ala khuluqin azim, mempunyai akhlak yang sangat terpuji, sangat mulia. Allahu Rabbi, Allah memuji kekasihnya yang bernama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah jumpa dah puji qadim kepada makhluk. Allah puji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita habis apa ni? Kena. Allah puji Rasulullah, itulah puji qadim kepada makhluk yang kita tak layak dapat. Kan? Kita tak layak dapat, yang layak hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja. Kan? Dan yang terakhir, yang keempat, puji qadim kepada qadim. Allah memuji zatnya sendiri. Kan, Allah puji zat dia dalam Quran sangat banyak. Innaka antal alimul hakim. Allah kata di atas lidah para malaikat, itu kalam Allah. Kan, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kita boleh kata macam tu kat diri kita? Mana boleh? Alhamdulillah lah, antum semua mengaji dengan Abi ni lah maha bijaksana, lagi maha alim. Kan, terajang pungkong lepas keluar kan. Tak? Yang suka puji diri sendiri siapa dia? Kan? Satgi apa? Allah tak selamat. Satgi apa? Dia perasan seorang. Orang yang puji diri sendiri ni orang yang ada sifat ujub, kagum dengan diri sendiri kan. Dia kagum, dia bangga dengan diri sendiri. Dia tengok cermin seorang kan, kepala dia macam ni kan, handsome juga apa kan, perasan kan. Dia azan je kan, dia senyum seorang. Dia azan je kan, azan pula macam azan Mekah kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu apa? Bunyi speaker dekat Mekah tu, dia speaker tu besar. Speaker tu kalau cekup kepala kamu, antum ni kalau cekup duduk dalam speaker tu sekali jadi gila tu kan. Mana? Speaker dia besar. Dia azan kan, sekali dia senyum seorang, baru dia patah macam azan Mekah. Perasan kan? Azan subuh kan, sumpah semerah padi kan. Lena habis orang subuh tu. Bukan bangun. Ujub, kagum. Sifat apa? Mengebeskan diri sendiri. Perasan kan? Kuat perasan. Jadi tengok para ulama, sehinggakan kalimah alhamdulillah pun sangat mereka menjaganya. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Ta'ala yang mudahkan hamba yang dhaif ini menterjemah dan menghuraikan buku 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. Para ulama ni Masya Allah, tawaduk mereka luar biasa. Sebab tu pengarang kitab Syekhuna wa Abina Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadawi Al-Maliki Hafizahullah Ta'ala menyebut dirinya hamba yang dhaif. Dia tak kata hamba yang alim kan? Dia sebut hamba yang dhaif. Pasal apa? Tawaduk mereka. Yang dikarang oleh Kiai, KH tu makna Kiai Haji, Kiai Haji Muhammad Syukri Yunus Al-Banjari Hafizahullah Ta'ala, seorang ulama besar di negeri Banjar yang terkenal dengan keluasan ilmu dan ketekunannya dalam mengajar dan mendidik generasi. Jadi Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadawi Al-Maliki Hafizahullah Ta'ala belajar dengan Syekh Ahmad Syukri bin Yunus Muhammad Syukri bin Yunus bin Ali Al-Banjari Hafizahullah Ta'ala, yang rumah Syekh Ahmad Fahmi Zamzam dengan rumah Syekh Muhammad Syukri ini jaraknya lebih kurang perjalanan 10 minit sahaja di Kalimantan. Dan Syekh Muhammad Syukri ini sangat uzur dan sudah sangat tua sekarang ni. Bayangkan Syekh Fahmi Zamzam pun dah tua dan Syekh Muhammad Syukri masih hidup tapi sangat uzur. Masya Allah, walim ya.
Penterjemah sendiri adalah salah seorang anak murid yang pernah duduk bersila menadah kitab di hadapan beliau pada tahun 70-an. Jadi Syekh Muhammad Zazan membahasakan diri dia penterjemah, maksud diri dia lah. Dan Alhamdulillah sampai sekarang ni masih sering hadir ke majlis taklim beliau yang bernama Sabilal Anwar di Antasan Senur Ilir, Martapura, Kalimantan Selatan, Indonesia, untuk menimba ilmu daripada beliau. Sampai sekarang tu bila? Pada tahun 2004 dulu. Ini cerita 2004. Syekh tulis ni, Syekh Muhammad Zazan tulis mukadimah ni, kitab ni pada tahun 2004 tu. Masih sampai sekarang masa tu duk ngaji dengan Syekh Muhammad Syukri. Kiai Haji Muhammad Syukri Yunus Al-Banjiri telah mengarang lebih daripada 20 buah kitab dalam pelbagai judul. Judul maksud dengan pelbagai tajuk. Di antara kitab beliau yang paling masyhur adalah sebuah kitab pelajaran Nahu yang bernama Is'afut Talibin. Is'afut Talibin yang merupakan satu huraian lengkap dan sistematik terhadap kitab Matan Al-Jurumiyah, di mana kitab ini telah diberi berkat oleh Allah Ta'ala hingga sangat bermanfaat bagi pelajar yang belajar ilmu Nahu. Tahu tak ilmu Nahu? Tahu tak ilmu Nahu? Ilmu Nahu ni ilmu yang berkaitan dengan undang-undang bahasa Arab. Macam mana, kenapa baca bis, kenapa tak baca bas, bismillah kan? Kenapa tak baca bus? Kenapa lepas bis baca mi? Kenapa tak baca bisma? Kenapa tak baca bismu? Itu ilmu Nahu. Faham? Macam mana kita nak membariskan baris hujung pada setiap kalimah atau perubahan kalimah dipanggil ilmu saraf. Ya. Ilmu Nahu ni disebut tadi kan, syarah kepada, maknanya kitab Is'afut Talibin itu syarah kepada Matan Al-Jurumiyah. Tahu kitab Matan Al-Jurumiyah? Mengaji tak Matan Al-Jurumiyah? Kena ngaji. Kalau di madrasah Habi 7 hari sejam, sehari sejam mesti ada satu kitab, iaitu 5 tafsir, hadis, tauhid, fiqh, tasawuf, nahu dan saraf. 7 kitab ni untuk 7 hari sejam aja. Walaupun Abi pun macam madrasah Abu Kum di sini, tu Piu Said, maknanya di sana tetap Abi tak tinggalkan pengajian tafakuh sebagai asas. Kitab Matan Al-Jurumiyah ni, kalau dulu kami mengaji wajib hafal walaupun tak faham. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Fal ismu yu'rafu bil qabdi wa tanwin yadkhulu alifi wa lam huruful qasd wa huruful qabdi wa hiya min wa ila wa an wa ala fi rubal ba'u kaf wa lamu. Kan baca kan sampai habis. Wajib hafal dulu walaupun tak faham kan. Dah hafal baru tahu. Senang bila kita belajar ilmu Nahu. Kitab yang ada di depan kita sekarang ini merupakan salah satu daripada kitab karangan beliau. Itu karangan Syekh Muhammad Syukri, hafizahullah taala, yang menghimpunkan 40 buah hadis yang menceritakan tentang kelebihan ilmu dan ketinggian darjat para ulama. Kitab telah disusun dalam untaian yang sangat baik dan terbitkan sejak puluhan tahun yang lalu dan telah mengalami ulang cetak beberapa dalam edisinya yang berbahasa Arab. Asal kitab ni dalam bahasa Arab, ya. Kitab ini sering pula dibaca pada permulaan tahun pengajian sebagai pembuka tabir pengajian dan untuk mengingatkan akan kelebihan ilmu dan ketinggian martabat para ulama, dan juga sekaligus memberikan perhatian supaya para pelajar sentiasa rajin bersungguh-sungguh untuk mendapat ilmu dan mendorong mereka agar mengamalkan ilmu yang telah diperolehi dan selanjutnya menanamkan di lubuk hati mereka kesedaran yang tinggi dan jiwa yang besar untuk menyampaikan ilmu yang telah mereka amalkan itu. Maknanya hadis kelebihan 40 ilmu dan ulama ni kalau di pondok-pondok dulu merupakan kitab asas untuk pelajar baru. Kitab ni dulu ni madrasah pelajar wajib mengaji. Kan? Di samping mengaji bab adab dalam kitab Adabul Mufrad karangan Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala. Kan banyak kitab-kitab yang lain juga ya, yang berkaitan dengan adab, ta'lim wal muta'allim ataupun Melayunya pelita penuntut kan. Tapi ini dalam adab dalam bentuk himpunan 40 hadis. Oleh sebab itu kita rasa terpanggil untuk menterjemahkan kitab dalam bahasa Indonesia dan Malaysia agar orang tidak faham bahasa Arab juga dapat mengambil berkat dan manfaat daripada kitab ini. Dan alhamdulillah kita telah mendapat izin daripada pengarangnya,
dalam usaha menterjemahkan buku ini. Apa yang kita harapkan agar kitab ini sentiasa dibaca oleh umat Islam, terutama oleh para penuntut ilmu, agar mereka mendapat bimbingan dalam usaha mencari ilmu pengetahuan. Dan dalam kesempatan ini kita juga mendoakan semoga guru kita Kiai Haji Muhammad Syukri Yunus Al-Banjari dipanjangkan umur dan dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga beliau bisa menghasilkan kitab-kitab bermanfaat bagi umat Islam keseluruhannya. Amin. Penterjemah Al-Fakir Ilallah Syekh Ahmad Fahmi Zamzam yang dengan gelarannya Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki hafizahullahu taala, daripada syarikat Kitab Khazanah Banjariah. Khazanah Banjariah itu nama syarikat kitab di Kedah, ya. Ma'had Tarbiyah Islamiah, Derang, Pokok Sena Kedah, Malaysia. 21 Muharram 1425 Hijrah bersamaan 13 Mac 2004 Masihi. Ketika ini Syekh Ahmad Fahmi Zamzam masih mengajar di Ma'had Tarbiyah Islamiah di Derang, Kedah. Itu ma'had itu sangat masyhur di Malaysia, yang pemiliknya adalah almarhum Tuan Guru Haji Nikmat, ya, rahimahullahu taala, ya, masya-Allah. Kemudian mukadimah pengarang kitab, baru baca mukadimah, satu mukadimah dah dekat sejam, ya. Mukadimah pengarang kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in. Amma ba'd. Berkata seorang hamba yang fakir kepada Tuhannya, Kiai Haji Muhammad Syukri bin Yunus bin Ali Al-Banjari hafizahullah ta'ala, semoga Allah SWT sentiasa mengampunkan segala dosa mereka. Pada permulaan hari-hari Tasyrik tahun 1405 Hijrah, iaitu pada Ogos 1985 Masihi, Allah telah melapangkan dada saya untuk mengumpulkan 40 hadis yang menceritakan tentang ilmu. Maka saya pun menjadi sibuk ketika itu, sehingga setelah selesai mengumpulkannya lalu diberi nama kitab itu dengan 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. Saya berharap agar Allah SWT menjadikan saya termasuk dalam golongan orang yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, Man hamala min ummati arba'ina hadithan ba'athahullahu yawmal qiyamati faqihan aliman. Hadis riwayat Imam Ibnu Adi dalam kitab bernama Al-Kamil daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini martabatnya dhaif, iaitu lemah. Artinya siapa yang menanggung, yakni menjaga atau melihara daripada umatku ini 40 buah hadis, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan faqih dan alim. Tetapi disokong oleh hadis sahih, riwayat daripada Ibnu Najjar daripada rahimahullah ta'ala daripada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum, bahawa Rasulullah SAW bersabda, Man hafiza ala ummati arba'ina hadithan min sunnati ada khaltuhu yaumal qiyamati fi syafaati. Siapa yang melihara bagi umatku 40 buah hadis daripada sunnahku, yakni meriwayatkan kepada mereka dengan menyebutkan sanad dan mukharrijnya, nescaya aku masukkan dia ke dalam syafaatku. Riwayat Ibn Najjar rahimahullahu taala, hadis daripada Sayyiduna Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, hadis sahih. Ni masya-Allah orang yang menghafal 40 hadis ni, Allahu Rabbi, orang yang akan mendapat syafaat Rasulullah SAW pada hari kiamat nanti. Bukan sekat hafal, bahkan memelihara, menjaga, beramal, menjaga sunnahnya, serta meriwayatkan pula. Nabi sebut apa? Meriwayatkan pula kepada orang lain. Baca, ya, baca 40 hadis. Ya, dulu Abi pernah baca satu malam tu 40 hadis habis. Kitab ilmu ulama ni di Masjid Sungai Buloh, habiskan satu malam. Kan pasal apa? Sebab tak nak pergi lagi dah. Lepas tu ijazahkan sanad sebagaimana sanad hadis yang Abi terima daripada Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki hafizahullah taala. Maka sudah pasti orang yang mengumpulkan 40 buah hadis akan sentiasa berada dalam kemaafan dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mengharapkan agar Allah Taala memaafkan dan mengampunkan serta memasukkan saya ke dalam syurga bersama-sama dengan Nabi SAW. Amin. Kekasih Allah yang Maha Pengasih. Pada kesempatan ini saya ingin menyebutkan perkataan Nabi Daud alaihissalam disebutkan dalam Sunan Imam Ad-Darimi rahimahullahu taala. Nama kitabnya, kitab tu kitab Sunan Ad-Darimi rahimahullahu taala, yang mana kitab Sunan Ad-Darimi ini adalah salah satu kitab yang masyhur. Kitab yang masyhur yang mana bismillah.
disebutkan bahawa yang dikatakan kitab 6 yang masyhur kitab hadis kutubus sittah itu, iaitu kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian kitab Jami'ut Tirmizi, dan Sunan Ibnu Majah, Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i. Maka sebahagian ulama hadis kata dalam salah satu tu termasuk Sunan Ad-Darimi yang terkeluar daripada Sunan An-Nasa'i. Itu berlaku khilaf ulama tentang kutubus sittah, kitab yang 6. Baik. Dalam kitab Sunan Ad-Darimi, ya, riwayat dari Imam Ad-Darimi tadi menyebut hadis daripada Nabi Daud AS yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abdul Rahman Al-Kushari. Beliau meriwayatkan bahawa Nabi Daud AS berkata, "Kulli sahibil ilm yattakhidhu asa min hadid wa naqlaini min hadid wa yatlubul ilma hatta tankasiral asa wa tankhariqan naqlat." Rawahu Imam Ad-Darimi rahimahullah taala. Katakanlah bagi penuntut ilmu, hei penuntut ilmu. Ya, ni siapa dia menuntut ilmu? Termasuklah kita semua, termasuk Abi ni, kita semua masih menuntut ilmu. Hendaklah dia membuat tongkat dan sandal, itu slipper daripada besi. Buat tongkat, tolong menuntut ilmu, buat tongkat dari besi, buat slipper dari besi, lalu terus mengembara mencari ilmu sehingga patah tongkatnya dan putus sandalnya. Mana putus slipper dia. Agak-agak tongkat besi ni bila nak patah? Agak-agak kalau slipper daripada besi ni bila nak putus? Maknanya apa? Bukanlah lepas ni esok terus pergi tempah tongkat dengan slipper. Bukan dia selalu tu, di perumpamaan tamsil. Maknanya lamanya kamu menuntut ilmu, maknanya tak tanpa ada noktah, maknanya tidak berhenti, melainkan dengan mati. Tunggu slipper putih memang kita mati dulu. Kan? Allah maftah lana qulubana. Amin. Fi talabil ilmi, amin. Warzuqnal ikhlasa fihi, amin. Wal amala bih, amin. Wa nashra bihi hatta ya'tiyanal yakin. Ya Allah, bukalah hati kami supaya dapat menerima ilmu, dan kurniakan kepada kami keikhlasan mencari ilmu dan mengamalkannya serta menyebarkannya sehingga sampai ke akhir hayat kami. Kiai Haji Mat Syukri bin Yunus Al-Banjari hafizahullah taala. Sama-sama kita ambil barakah kitab ini, iaitu dengan kita menghadiahkan suratul Fatihah kepada Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari Andawi Al-Maliki hafizahullah taala, dan Syekh Muhammad Syukri bin Yunus bin Ali Al-Banjari hafizahullah taala, ya, sebagai doa kita supaya Allah terus berikan kesihatan kepada mereka dan barakah kitab yang kita belajar ini, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada wassalatu wassalamu ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kama rabbawna shighara limulimna wasyakhna wa innakum muslimun bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil. Allahumma zidna rabbana zidna ilman nafi'a. Allahumma aftah alaina hikmah wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Subhanallah zati amma yasifun. Wassalamu ala rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz atas kuliah atau ilmu yang disampaikan kepada kita hari ini. Subhanallah, masya-Allah, tabarakallah. Sejam itu tidak dirasai atas ilmu yang disampaikan. Jadi sekali lagi juga terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Dan insya-Allah bulan depan seperti biasa pada minggu yang keempat pada hari Khamis, kuliah kita jika diizinkan oleh Allah tiada musyaqqah, maka diteruskan seperti biasa. Jadi tanpa mengenai masa, kita tutup majlis ini kita pada petang ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Jadi dijemput juga Al-Fadhil untuk ke meja makan, diiringi Al-Fadhil selesai untuk menjamu selera, insya-Allah.
Devagarzinho sikit. Devagarzinho sikit.